9 sebab kenapa anda perlu gunakan coolant di dalam radiator kereta anda. So yang pertama, coolant adalah satu cairan yang kita semua di dalam enjin. Okey, tugas coolant adalah untuk menyejukkan enjin dan dihantar kembali ke radiator dan seterusnya ke enjin kembali, begitulah seterusnya sehingga enjin anda berhenti. So okey, so itu untuk kita nak dapatkan suhu yang optimum untuk enjin anda. Sebab itu kalau kereta baru, car manufacturer, dia tak cakap kita perlu air ataupun water, dia akan mention coolant. Coolant sebenarnya adalah satu bahan yang dicampurkan dengan air, so baru diletakkan di dalam radiator kereta anda ataupun sistem penyejukan enjin kereta anda. Okey, itu adalah yang pertama. Coolant adalah satu cairan yang kita semula di dalam radiator untuk kita nak dapatkan kekalakan suhu yang optimum untuk enjin itu bekerja. Yang kedua, so air memang bagus. Sebenarnya ikut teori, air memang bagus, adalah satu ejen yang paling bagus untuk nak sejukkan ataupun kita nak menyingkirkan haba pada sesuatu besi. Okey, tapi air mempunyai satu lagi, air takat didih dia rendah. So kalau kita jerang air ataupun kita panaskan air, kebiasaannya dengan keadaan ruang terbuka, 88 degree Celsius dia dah meregak dah. So okay, dia takat didih dia rendah. Dan satu lagi, kalau di negara-negara musim sejuk, kalau kita gunakan air saja di dalam sistem radiator kita, memang pagi kita nak start kereta, beku lah air tu. So dia punya suhu dia, takat didih dia rendah dan juga takat beku dia pun rendah. Itu kedua sebab kenapa kita perlu campur coolant di dalam radiator kereta ni. Itu salah satu ejen yang kita boleh combinekan air dan coolant itu, okey, supaya kita dapat lambatkan boiling air tu atau takat didih air tu yang berada di dalam sistem radiator kereta anda. Ketiga, ataupun apa sebab yang ketiga yang kita boleh sampaikan, kongsi bersama dengan anda, kita dapat menghalang hakisan ataupun karat yang akan terjadi di dalam sistem radiator kereta anda jika kita tidak menggunakan coolant tadi. So okey, yang keempat mungkin saya boleh kongsikan kepada anda. Okey, so setiap kereta perlu menggunakan campuran coolant di dalam radiator, sama ada coolant pre-mixture ataupun yang dipanggil coolant raw yang kita perlu campurkan dengan air. Kadang-kadang kita beli dekat pasaran, kita perlu campurkan. Okey, so negara iklim panas seperti Malaysia, bukan alasan kita tak nak gunakan coolant. Ni pun ada juga kami dengar teori-teori semua ni. So negara kita Malaysia panas, so kita tak perlu coolant. Okey, kita perlu air saja. Pakai air lagi bagus daripada pakai coolant. Coolant akan merosakkan radiator, akan membocorkan radiator, macam-macam. Begitu banyak kan teori yang bercanggah dengan teknikal ni kita dengar daripada pemilik-pemilik kereta yang berada di sana ataupun pengguna-pengguna kereta yang berada di sana. Yang mungkin yang kelima yang saya boleh kongsikan bersama dengan anda. Okey, sekiranya anda mendapati air dalam tangki masih berkarat, walaupun dah dicampur coolant, itu bermaksud ni yang seperti yang tadi saya dah sampaikan kepada anda dan kongsikan kepada anda. Kadang-kadang kita lihat guna coolant, tapi ada dengar teori-teori yang pelik, guna sebotol cukup coolant. Sebenarnya coolant dia ada mixture ataupun ratio mixture dia yang betul. Okey, sebab tu kita tak boleh guna coolant just ambil syarat guna coolant, tapi kandungan campuran coolant, mixture coolant tak tepat, tu akan menyebabkan karat juga berlaku di dalam sistem radiator kereta anda. Okey, itu tadi mungkin perkara kelima. Sekarang mendapati dalam tangki anda karat walaupun anda dah gunakan coolant,
Itu bermaksud ratio coolant ataupun mixture coolant tak betul. Taknya kadang-kadang bila kita nak top up, kita lihat spare tank coolant kurang, kita akan top up dengan air sahaja. Kita tak top up dengan coolant juga. Bermaksud coolant yang kita dah siap campurkan, make sure dia yang betul tadi tu. Dia mungkin dia setengah coolant, dia punya ratio dia 50% air dan 50% coolant. So make sure dia. So kadang kita just top up air saja. Itu yang sebab lama kelamaan bila kita top up air, so kelikatan coolant tu dah cair lah, senang cerita, di dalam radiator kereta anda. So yang keenam, kenapa kita wajib menggunakan coolant tadi? So pihak pengeluar kereta dia dah tetapkan dah coolant perlu ditukar. Kebiasaannya pada mileage 30,000 km hingga ke 45,000 km. Dia bergantung sebenarnya pada model-model kereta anda. So sebenarnya benda ini ataupun info-info sebegini sebenarnya kita boleh dapat kat hujung jari kita pun. Kebiasaannya di dalam kereta kita ada owner manual yang dinamakan owner manual. So kita dalam tu dah tunjukkan dah, dia dah bagi dah pun berapa kilometer kita nak kena tukar coolant, tukar engine oil benda-benda tu sebenarnya. Inilah salah satu juga mungkin kelemahan kita sebagai orang Malaysia. Kita kebiasaannya kita membeli sesuatu produk ataupun macam contoh kereta, kita manual jarang kita baca dulu. Kita akan drive kereta tu dulu baru kita, mungkin kalau ada masa baru kita tengok manual tu owner manual. Itu sebenarnya benda yang penting, wajib kita kena sentiasa tahu. So kita tahu pada mileage berapa kita perlu tukar ataupun flush coolant tu, tukar kepada yang baru tadi. Yang ketujuh, setiap enjin memerlukan penjagaan rapi, termasuk memastikan pengaliran dan sistem penjujukan enjin ni berada dalam keadaan lancar. Okey, itu sama juga kenapa tadi, sebenarnya sebab tadi ni ni adalah salah satu dia. So kita perlu pastikan sistem radiator kereta gini, selain daripada coolant, sistem juga kita perlu pastikan berada dalam keadaan baik dan sempurna. So yang ke-8, kegagalan untuk membuat servis dan menggantikan coolant pada masa akan menyebabkan masalah lain pada enjin, seperti overheat, bocor pada hos-hos, getah-getah penyambungan tu. So radiator akan tersumbat. Akibat ni tadi, pengumpulan karat-karat ni tadi lah yang saya dah cakap tadi, saya dah sampaikan juga tadi. Ini akibat dia. So jika kita tidak menggunakan coolant, kesan utama dia adalah karat akan terjadi terhadap sistem radiator kereta anda. So sebab itu coolant boleh dikatakan benda yang paling basic, benda yang paling asas, anda kena jaga dia. So 9, kos baiki juga akan menjadi mahal jika sudah melebar dan bertambah lah. So jadilah pengguna kereta yang bijak, servis dari awal untuk menjimatkan wang anda dan memanjangkan jangka hayat kereta anda, enjin kereta anda. So so coolant ni sebenarnya kos dia murah je, dia tak begitu, saya rasa mahal lagi engine oil, mahal lagi gear oil. So coolant antara kos yang agak rendah. Sebab itu kalau kita kata tak sampai mileage pun kita tukar pun kita still save lagi. Tapi kesan dia kalau kita tak jaga coolant ni daripada peringkat awal, dia akan menyebabkan gejala yang lebih buruk. Coolant boleh dikatakan sesuatu benda yang bekerja keras, panas sejuk bergantung dengan mileage kita, perjalanan kita hari-hari. Dia tak berhenti. Walaupun kereta tu berhenti tapi enjin still hidup, bermaksud tugas dia tak selesai lagi. Itu sebab dia ada mileage yang telah ditetapkan. Lama kelamaan, so the performance dia akan menurun drop. So itu sebab kita tak boleh guna selama-lamanya. Apabila dah terlalu lama, so maksudnya kandungan coolant tu dah kurang, air lebih, dah jadi air cair, itu yang akan juga karat akan terjadi ke atas sistem radiator kereta anda. Sampai kita berjumpa lagi di sesi-sesi kami di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah radiator, tanya RBM.